Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Syuhada Pak Izni binti Wan Fazli. Saya daripada OUM Terengganu. Saya memilih James Piaget sebagai tokoh untuk teori perkembangan kognitif. Yang pertama, saya akan menerangkan sedikit latar belakang James Piaget. Siapa itu James Piaget? Seterusnya saya akan berkongsi apa itu perkembangan kognitif oleh James Piaget. Seterusnya saya akan memberitahu konsep-konsep utama yang terlibat dalam teori kognitif. Kemudian saya juga akan berkongsi tahap-tahap perkembangan kognitif yang diberitahu oleh James Piaget. Dan saya juga akan berkongsi tentang implikasi atau kesan teori perkembangan kognitif oleh James Piaget kepada PDP pengajaran dan pembelajaran. Seorang tokoh yang terkenal pada abad ke-20. Beliau dilahirkan pada 9 Ogos tahun 1896 di Neuchâtel, Switzerland. Beliau merupakan anak yang pertama yang suka berdikari dan suka akan ilmu alam. Meninggal pada usia 84 tahun 1980. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Swiss Society for Psychology. James Piaget juga telah memberi banyak sumbangan dalam bidang psikologi. Sebagai contoh, beliau pernah bekerja dengan Binet. Mereka membuat satu ujian kecerdasan mental kanak-kanak. Ketika sesi ujian kecerdasan mental itu berlangsung, James Piaget tidak memfokuskan kepada jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak sama ada betul atau salah. Akan tetapi, James Piaget melihat bagaimana kanak-kanak menyuarakan pendapat atau menyuarakan jawapan. Dari situ, James Piaget melihat bagaimana kanak-kanak bagaimana proses perkembangan kognitif kanak-kanak. Dari situ, James Piaget mengemukakan perkembangan kognitif kanak-kanak. Selepas ini saya akan berkongsi apakah konsep-konsep utama dalam perkembangan kognitif. Seterusnya saya akan menerangkan tahap-tahap perkembangan kognitif oleh James Piaget. Seterusnya ialah perkembangan kognitif. Teori Piaget dikenali dengan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme ini bermaksud kanak-kanak suka membuat sendiri. Kanak-kanak membuat sesuatu tu dengan cara mereka sendiri. Seterusnya kanak-kanak membina pemahaman tentang dunia sekeliling melalui aktiviti yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sebagai contoh, bayi mereka dapat menyentuh permukaan, merasa, mendengar. Itu adalah cara kanak-kanak membina pemahaman tentang dunia sekeliling mereka. James Piaget juga ada mengatakan terdapat 3 cara untuk kanak-kanak itu mengetahui sesuatu. Yang pertama adalah interaksi sosial. Sebagai contoh, kanak-kanak itu belajar sesuatu daripada orang lain. Kanak-kanak melihat atau mendengar ibu bapa mereka bercakap. Itu adalah interaksi sosial. Seterusnya adalah pengetahuan fizikal. Kanak-kanak itu meneroka dunia fizikal mereka dengan cara mereka yang tersendiri, sebagai contoh menyentuh, merasa sesuatu makanan. Okey, seterusnya adalah logika matematik. Kanak-kanak juga mengetahui sesuatu. Logika matematik ini lebih tertumpu kepada nombor, masa, waktu. Kanak-kanak boleh melihat waktu pagi, waktu tengah hari, petang, okey, dan lain-lain lagi. Seterusnya, James Piaget juga mengatakan bahawa kanak-kanak akan melalui peringkat perkembangan yang sama tetapi pada umur yang berbeza. Konsep utama teori kognitif Piaget mengatakan bahawa kanak-kanak ini berinteraksi dengan persekitaran melalui penerokaan, pengamatan dan pengalaman dengan objek di persekitaran mereka. Kanak-kanak juga memperoleh sesuatu maklumat dengan mengalami satu proses keseimbangan. Okey, James Piaget menyatakan 4 proses yang terlibat dalam memperoleh sesuatu maklumat. Yang pertama adalah skema, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi dan yang terakhir adalah proses keseimbangan. Apabila kanak-kanak mengalami proses keseimbangan, maka kanak-kanak akan memperoleh sesuatu maklumat
dengan betul. Skema ialah pengetahuan atau pengalaman sedia ada kanak-kanak. Sebagai contoh, dari bayi lagi kanak-kanak sudah mempunyai skema di mana kanak-kanak boleh menyentuh, melihat, mendengar. Seterusnya adalah proses asimilasi, iaitu menerima maklumat baru ke dalam pengalaman sedia ada. Sebagai contoh, dia melihat, dia menyentuh buah apple, dia menyentuh permukaan buah apple. Seterusnya proses akomodasi, iaitu di mana struktur kognitif mengalami perubahan. Sebagai contoh, sebelum tadi asimilasi dia menyentuh buah apple, kemudian dia menyentuh pula buah oren, permukaan buah oren. Jadi kanak-kanak akan bertukar. Okey, buah apple permukaan dia sedikit licin, kemudian buah oren permukaan dia sedikit kasar. Jadi di situ kanak-kanak akan mengalami perubahan dari sudut kognitif. Keseimbangan pula adalah proses di mana ia akan tercapai jika kanak-kanak melepasi konflik di asimilasi dan akomodasi. Okey, seterusnya kanak-kanak akan mengetahui bahawa buah apple permukaan dia licin, seterusnya buah oren permukaan dia kasar. Di situ kanak-kanak sudah mencapai proses keseimbangan. Peringkat perkembangan kognitif terbahagi kepada 4 peringkat. Yang pertama, peringkat sensori motor, iaitu dalam umur kanak-kanak dari bayi sehingga 2 tahun. Seterusnya pada peringkat operasi bermula daripada umur 2 hingga 7 tahun. Seterusnya peringkat operasi konkret, iaitu daripada umur kanak-kanak 7 hingga 11 tahun. Dan terakhir adalah peringkat operasi formal, di mana kanak-kanak yang berumur 11 tahun hingga 15 tahun. Peringkat yang pertama adalah peringkat sensori motor, iaitu pada bayi yang dari lahir kosong hingga berumur 2 tahun. Okey, kanak-kanak pada peringkat ini akan menggunakan 5 dera, iaitu menyentuh, mendengar, melihat, rasa dan hidup. Okey, dan menggunakan pergerakan psikomotor untuk berinteraksi dengan persekitaran. Sebagai contoh, bayi menangis jika dia lapar, menangis juga menunjukkan dia tidak selesa. Lepas tu dia dapat menyentuh sesuatu yang berdekatan dengan mereka. Itu adalah tahap perkembangan kognitif kanak-kanak pada usia sejak lahir, iaitu 0 hingga 2 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini juga bersifat egosentrik, iaitu mereka memahami dunia sekeliling dengan cara mereka sendiri. Peringkat yang kedua iaitu peringkat praoperasi bermula daripada usia 2 hingga 7 tahun. Penggunaan bahasa dan belajar menggunakan simbol. Kanak-kanak pada tempoh ini dipenuhi dengan pemikiran ingin tahu. Sebagai contoh, gambar di bawah, okey, kanak-kanak sedang menjadi seorang doktor. Okey, ada pesakit kat depan. Okey, kanak-kanak berimajinasi menggunakan patung mereka bermain secara olok-olok. Maksudnya kanak-kanak ini berimajinasi. Kanak-kanak ini menganggap bahawa patung ini adalah pesakit dan dia pula adalah seorang doktor. Itu adalah tahap perkembangan kognitif kanak-kanak pada umur 2 hingga 7 tahun. Ketiga iaitu peringkat operasi konkret, di mana ia menyebabkan kanak-kanak yang berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak sudah kurang sifat egosentrik berbanding dengan kanak-kanak yang sebelum ini. Okey, pada peringkat ini juga kanak-kanak boleh berfikir secara logik dan masih terikat dengan situasi konkret. Sebagai contoh, dalam penyelesaian matematik operasi, tambah, tolak, darab, bahagi, kanak-kanak masih terikat dengan konkret. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh contoh operasi tambah 5 tambah 2 sama dengan 7. Kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan sesuatu bahan konkret. Contoh menggunakan bahan pensel tu kan. Jadi kanak-kanak akan dapat 5, ambil lagi 2 sama dengan 7. Tapi pada peringkat ini kanak-kanak tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan abstrak, dalam bentuk abstrak. Sebagai contoh, dia melihat soalan 5 tambah 2 sama dengan jadi kanak-kanak dia tidak tahu menyelesaikan sesuatu masalah dalam bentuk abstrak. Peringkat yang terakhir, yang keempat, iaitu peringkat operasi formal, iaitu di kalangan kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan ke atas. Okey, JPIJ juga mengatakan bahawa pemikiran kognitif pada peringkat ini sudah berubah dari konkret kepada abstrak, logik dan idealistik. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah dapat membuat penaklukan tentang sebagai contoh dapat membuat gambaran kemungkinan tentang suatu. Topik yang terakhir ialah implikasi atau kesan teori yang telah dinyatakan tadi, iaitu teori perkembangan kognitif oleh James Piaget. Kesan daripada teori tersebut kepada PDPC, iaitu kepada pengajaran dan pembelajaran. Pada peringkat praoperasi, iaitu pada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun,
Kesan dia, implikasi ialah yang pertama, penggunaan BBM yang konkret. Sebagai contoh, guru perlu menggunakan BBM yang konkret. Yang konkret iaitu yang nampak. Sebagai contoh yang saya terangkan tadi, ketika operasi penyelesaian tambah tolak, guru perlu menggunakan BBM yang konkret. Sebagai contoh, boleh menggunakan batang pensel atau bahan-bahan yang berada dalam kelas. Okay, seterusnya arahan ringkas dan difahami sesuai dengan tahap umur kanak-kanak, iaitu dalam lingkungan 2 hingga 7 tahun. Seterusnya, guru-guru atau ibu bapa perlulah menggunakan bahasa yang sesuai dan penyediaan kepelbagaian pengalaman pembelajaran. Seterusnya, implikasi pada peringkat operasi konkret, iaitu dalam lingkungan kanak-kanak yang berumur 7 hingga 11 tahun yang pertama. Contoh yang bersesuaian dengan pengalaman pembelajaran, pembacaan dan pembentangan mudah kepada komputer. Penyediaan soalan berkaitan analitik dan logik. Dan yang terakhir ialah pada peringkat operasi formal, iaitu kanak-kanak yang berumur 11 tahun ke atas. Seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, pada peringkat itu kanak-kanak sudah dapat membuat gambaran tentang sesuatu keadaan. Sebagai contoh, pada peringkat sosial kanak-kanak sudah tahu, okey, itu adalah perkara yang buruk, sebagai contoh dadah. Pada peringkat ini, implikasinya peluang bermetafizik, iaitu pertanyaan kepada sebab dan akibat. Ialah kanak-kanak pada umur ini dia akan suka bertanya tentang sebab dan akibat. Kenapa? Bagaimana sesuatu tu boleh terjadi? Pengemukaan konsep yang lebih luas. Sekian sahaja daripada saya mengenai teori perkembangan kognitif, iaitu topik yang saya pilih iaitu J Piaget. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah setiap kanak-kanak akan melalui fasa perkembangan yang sama, tetapi pada peringkat atau tahap umur yang berbeza. Jadi sebagai ibu bapa atau guru, mereka perlu memantau tahap perkembangan kognitif anak-anak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.